ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الله يحب الذين اتقوا وهم محسنون والذين هم محسنون. Sidang ahli Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, mari kita bertakwa kepada Allah sama-sama dengan syukur di atas nikmatnya dan rahmatnya. Sama pada hari ini, hari yang akhir bagi tahun 2010 Masihi atau Miladi dan tahun 2553 bagi Buzi. Walaupun tahun baru Islam sudah pun berlalu kepada kita sejak pada 25 hari. Hari ini 25 Muharram tahun 1432 bersama dengan 31 Tanwakum atau Disember. Jadi dua-dua tahun, sama ada tahun Miladi atau tahun Masihi atau tahun Buzi. Kita juga perlu ambil waktu kira dalam hidup kita. Sebab kita hidup dalam negeri ni, negeri yang pakai dua tarikh. Satunya tarikh Miladi, yang keduanya tarikh Buzi. Dan dalam kad pengenalan kita atau bat percacun kita tu, dia pakai hak Buzi. Bila begitu, tahun hidup kita ni atau umur kita sudah tentu dia buat kira dengan tarikh Buzi dan juga tarikh Miladi. Maka oleh itu, munasabah yang kita berada di akhir tahun ini dan besok ada beberapa jam lagi kita akan masuk di dalam tahun baru pula. Mari kita cuba jangan biar supaya masa-masa detik-detik peredaran masa ini berlalu dengan tidak kita ambil perkiraan. Tidak kita ambil wak kira bagi hidup kita. Kerana hidup kita semua dia bergantung kepada masa. Tak kira masa yang dikira dengan hijrah, tahun hijrah Nabi SAW, atau tahun peranak ke Masihi, atau tahun hak Buzi, maka semuanya umur kita bergantung kepada masa. Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita sampai kepada hari ini merupakan suatu nikmat yang besar. Kerana umur panjang ni semua orang nak belakang. Orang sakit dia pergi berubat kerana dia nak hidup di atas dunia lagi. Nah, siap orang kita minta doa dalam semayanya, luar semayanya, dan suruh pula orang minta doa supaya kita ni berumur panjang. Kerana umur panjang ni satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan satu rahmat daripadanya. Allah Nabi SAW dia puji orang umur panjang. Nah, dia kata khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Hadis riwayat Tirmizi, maksudnya sebaik-baik manusia orang yang umurnya panjang dan baik pula amalan dia. Itu tujuan besarnya yang kita mau supaya umur kita dipanjang sampai ke bila masa. Tujuannya kita nak jadi hasuna amaluh, elok amalan kita. Kau molek, kau beki, kau temung, Tuhan hidayah, hak molek-molek.
Kerana kita kadang-kadang sejak pada budak lagi siapa learning. Temung dah tapi belum sempurna lagi hidup kita. Sunnah-sunnah Nabi SAW atau jalan-jalan yang benar, kadang-kadang kita boleh tak habis lagi. Baik dari segi semaya kita, walau molek setara mana pun, belum sampai ke muncak semaya hak ditunjuk oleh Nabi SAW. Walau kena dah dari segi amalan dan bacaan, tapi dari segi hati barangkali tak sapa dan tak seperti hati Nabi SAW. Dalam khusyuknya, tawadhu'nya, sakinahnya dan ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena selalu berusaha, selalu muhasabah, selalu buat kira dengan amalan kita. Sebab apa? Supaya kita dapat meningkatkan. Kita mahu orang menjadi orang baik. Tak ada siapa nak tak jadi orang baik. Semua nak jadi orang sempurna dan orang baik, bahkan nak jadi orang yang terlebih baik. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala dia berjanji kepada orang yang berusaha meningkatkan, atau dengan bahasa kita atau orang yang selalu dia payah patana diri dia, iman dia, amalan dia, akhlak dia wiyadik molek, maka orang itu adalah orang yang mencapai, orang yang akan mendapat semulia-mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala dia beritahu kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling termulia di sisi Allah Taala ialah orang yang paling tinggi, banyak, kuat takwa dia dari kalangan kamu. Sebab tu kita usaha. Ada dah takwa, tapi kita usaha biar di takwa kita kemuncak lebih tinggi daripada apa yang sudah ada pada kita. Kalau hari ini kita sudah miliki takwa 50%, maka esok hari kita usaha sekurang-kurangnya naik 50% setengah. Besok pula usaha supaya iman kita dan takwa kita meningkat kepada 51%. Maknanya kita selalu azam, selalu meningkatkan patana diri kita wiadi orang yang ada kunafat dari segi Islam kita dan iman kita. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, maka munasabah kita berada di ambang pintu tahun baru ini, munasabahlah kita mari muhasabah diri kita. Mari kit banci amal warau wa sara mana dah. Duk sara mana dah kita ni? Jangan kita tiap-tiap bulan hanya pergi kepada hospital atau klinik-klinik gicek darah tinggi, gicek kuamdan darah kita. Kita tak biasa, mari kira nak cek email kita. Kalau darah kita tak darah tinggi, kerana kadang-kadang ia membawa kepada shock dan dia membawa kepada penyakit-penyakit lain mari berhimpun dalam diri kita. Maka kalau email tinggi, dituntut, diminta supaya kita berusaha mendapat setinggi-tinggi email. Email kita ni dia supaya kain baju kita ni lah. Nabi SAW dia buat contoh sangat baik sekali. Nabi kata, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqul thawb. Sesungguhnya iman di dalam dada kamu adalah dia akan menjadi lemah, kurang, atau bahasa kain dia panggil jadi luntur. Luntur ni maksudnya kita beli kain hak podi-podi, hak kodi-kodi, hak tak molek. Bila kita pakai, kita pergi basuh dia turun cat habis. Cat yang dicapur biru, merah, kuning, hijau. Jadi kain tak boleh pakai dah, tak molek. Iman kita pun macam itulah Nabi buat contohnya. Iman kita dia akan luntur, rendah, lemah atau
surut. Nah, surut. Seperti mana kita dengar pengajian kita pagi tadi, katanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu menambah dan berkurang. Jadi tambah, jadi kurang. Supaya air laut kadang-kadang pasal, kadang-kadang surut. Bila dia pasal, sudah tentu kita tahu katanya bila kita suka buat ibadat kepada Allah, taat kepada Allah, turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia surut, ketika kita rasa malah, kita rasa jemu, segan dalam buat ibadat. Nak mari semaya jemaah pun dia buat kira dia pilih tidur sedap lagi dengan semaya berjemaah. Itu tanda kata iman dalam dada kita yang khusus sedang menurun, sedang surut. Oleh itu sidang hadirin yang dihormati sekalian, mari kita muhasabah diri kita. Mari kita kuatkan iman kita. Kerana bila iman kuat, insya-Allah taat kita kepada Allah kuat, ibadat kita pun jadi kuat. Bila iman kita dhaiful iman, jadi orang lemah iman, maka hal lain dia turut habis. Ibadat pun lemah juga. Sebab tu bila kita tengok orang-orang munafik, tu insya-Allah sidang ahli jemaah sekian tidak termasuk dalam golongan orang munafik yang dijanji oleh Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dalam neraka yang paling rendah sekali. Lebih rendah daripada orang kafir lagi. Sebab orang kafir jelas molek kata dia tu tidak terima Allah Taala sebagai Tuhan, yang diwajib disembah. Terima sebagai Tuhan yang menjadi dia saja. Terima orang musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya kata Tuhan jadi dia. Dia percaya kata Tuhan turun hujan. Dia percaya kata Tuhan jadi langit dan bumi. Hak ni Allah Taala sendiri ayat dalam Al-Quranul Karim, wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Panas sebut Allah orang musyrikun dulu. Padahal ada sebuah bala tunggik-tunggik. 360 ekor ada sekali Kaabah pada masa dulu penuh dengan berhala-berhala yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Tapi ia pandai sebut Allah. Ia pandai mengaku dengan tauhid rububiyah dia panggil. Iaitu tauhid mempercayakan, pegang di hati bahawa Allah Ta'ala tu ialah yang menjadikan manusia, yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan hujan. Tapi hanya ia tidak mau sembah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hati orang munafik yang ada gerai Islam, ada cenduk Islam dalam dada dia, lebih rendah daripada orang musyrikun yang sembah berhala lagi. Fidarki asfali minan nar, di bawah patak neraka. Bahasa orang kampung kita kan. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, bila iman kita lemah, yang kita bimbangnya, takut ia nak pergi kepada nifak. Kepada nifak. Maknanya ada penyakit nifak. Walaupun tak sepenuh, walaupun tidak 100% kita jadi munafik, tapi orang panggil alamat-alamat dia ada. Sehingga pada alamat dianya, iaitu iza qamu ila salati qamu kusala wala yazkuruna Allah illa qalila. Allah cerita dalam surah An-Nisa, orang-orang munafik apabila mereka bangun untuk bersolah sembahyang, mereka bangun dalam keadaan malas. Sepuluh malas. Wasa segar, tengok email nampak email ni nak baca panjang-panjang, wasa belah-belah dah buat kira dalam hati. Takut lama, takut rugi masa, takut lengah. Walaupun dia orang muda dah pun takut lengah lagi. Itu tabiat orang munafik. Bila dia semaya, dia malah. Orang kafir tak semaya, tak apalah cerak malah.
Tapi orang munafik ni bersama orang-orang Islam, bersama kita. Kalau kita sembahyang jemaah, dia sembahyang jemaah. Kalau sembahyang jemaah, dia sembahyang jemaah. Kalau kita masuk masjid, mereka juga masuk masjid. Kadang-kadang dia tak masuk juga masjid. Tapi dia panggil super belok. Dia boleh menyesuaikan diri dia dalam masyarakat Islam dan juga masyarakat kafir. Seperti mana Allah Ta'ala ayat kata, muzabzabi baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu taraddud, serba salah. Taraddud serba salah. Tidak kepada orang-orang Islam dan juga tidak kepada orang-orang kafir. Duk mana tak tahu. Nak kata kafir ada cenderung Islam. Nak kata Islam duduk bersama-sama dengan orang kafir. Nah, pada setengah-setengah ketika. Hak ni bahayanya. Hasil pada apa tu? Mari daripada lemah iman. Dan lemah iman, nyakit turut nafsu dan nyakit turut syaitan yang mari selalu dah. Sebab tu kita kena mari nak buat agama nak iman kita tu we ada kuat, tak kuat tinggi pun we ada bobodah. Jangan surut sangat dan jangan pasal sangat. Dia pasal sangat takut melambung dah. Nah, orang sepuluh zaman kita ni, ya kalau tinggi berdoa tu takut melambung lajak berdoa. Zaman Rasulullah SAW tak apa sahabat. Sahabat iman seseorang tu semacam bukit Uhud. Nah, kalau kita nak banding satu taik kuku kita pun payah nak lawan mereka itu. Di segi kuatnya iman, di segi siasat kerbanya, jiwa, raga, harta benda, ilmu, fikiran untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zaman kita tu panggil tangi belakang lah. Kalau zaman sahabat tangi dapat, kita ada tangi sebelah belakang ni. Panggil balik jauh sangat. Sebab tu kita kena buat kira juga. Sebab apa? Sebab bila iman kita dhaif, ya kesal boleh jadi kita jadi orang munafik. Sebab tu Nabi SAW dia tak sewi iman dhaif. Orang-orang munafik yang lari daripada sembahyang jemaah, duk pergi tidur di rumah-rumah mereka. Nabi kata, hari ni aku nak suruh orang aku nak suruh orang komat, aku nak suruh orang jadi imam ganti aku nak ambil kayu api pergi cucuh bakar rumah orang-orang munafik. Supaya mereka keluar daripada sara-sara syaitan mereka, mari kepada Baitillah, mari pada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat malam sidang ahli jemaat yang mulia. Jangan kita bersikap, jangan kita ambil cudjun supaya orang munafik di zaman Nabi SAW. Siapa Nabi nak bakar tu, mereka juga dididik oleh Rasulullah SAW, tapi terlucu rupanya. Terlucu ni satu benda yang besar di zaman Nabi SAW. Lucu daripada didikan Nabi, lucu pada sunnah Nabi SAW. Ini menjadi suatu perkara yang besar. Sehingga Nabi SAW dia buat satu bandingnya mengenai diri dia dan umat dia. Dia kata, masali wa masalukum kamasali rajulin au qadanara. Aku perumpamaan, misal aku dan umatku kamu ni supaya dengan seorang lelaki yang dia duk bakar kayu api. Nah, faizal janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Tiba-tiba mari katu hak malam-malam mari tempat curah-curah, tempat pelita-pelita. Wal farashu dan belalai-belalai atau ibu-ibu yang terbang waktu malam mari menjatuhkan diri mereka itu ke dalam api. Wa huwa yazubbu anha, sedangkan lelaki yang membakar kayu tadi dia usaha mengelak, mempertahankan mereka itu daripada jatuh ke dalam api. Kesian orang ada cucu api, kesian tengok katu paseko-seko mapuh, paseko-seko mapuh, paseko-seko mapuh. Habis mapuh dalam bara api yang panas, tapi mereka sanggup juga kerana mereka tak kenal bara api kata panas.
wa ana akhidhu bihujazikum. Aku dengan umat aku ni, aku pegang belakang dia. Pegang tali di belakang dia, kain di belakang dia. Sebab apa? Nabi kesian kepada umat dia. Nabi membawa ajaran yang boleh menyelamatkan umat manusia daripada kebinasaan. Sama ada kebinasaan yang berlaku di dunia maupun kebinasaan yang akan dihadapi oleh manusia di akhirat nanti. Maka ini adalah tugas Nabi. Kewajipan Nabi. Nasi hak Nabi. Parakit anjing jai. Perawan Nabi kau rak kaca-kaca kau. Nabi cinta kasih kepada umat dia. Cubalah dia tidak mau supaya umat dia semuanya masuk neraka. Cubulahnya dia mau supaya umat dia semua masuk neraka. Sebab tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk syurga belaka. Ini panggil optimisnya. Ada harapannya Nabi terhadap umat dia apa? Mi kuang-kuang ti sunsut. Ummah. Tapi Nabi kata illa man aba. Tak ada arah kecuali orang yang enggan ke panggil, orang partisip, orang tak jam. Nah, tak jam nak turut Nabi. Qila man aba ya Rasulullah. Siapa dia jadi aba ya Rasulullah? Siapa dia orang partisip? Man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadis ni sahih, kata silap muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka orang apa, iaitu orang yang deraka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat masuk syurga belaka. Insya-Allah puak-puak kita sidang Jumaat sekian termasuk orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak ada yang terlucuk daripada tangan Nabi yang dia usaha pegang pinggang, pegang belakang, supaya jangan masuk dalam neraka. Tapi Nabi kata, wa antum tafallatu min yadi. Tetapi puakmu ni dia kata geleding geliat nak lucuk daripada tangan aku. Nabi pergi kemas dah, tapi kita usaha melucukkan diri, tak nyanyi kepada diri, tak harga kepada kerja Nabi untuk menyelamatkan ummah, hingga kita geleding geliat jang supaya katu masuk dalam api. Na'udzubillahi min zalik. Ini Nabi banding umat dia yang turut hawa nafsu. Tak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu sidang ahli Jumaat yang mulia, mari kita pegang dengan nasihat Nabi yang Nabi akhir-akhir kat yang nak mati juga dah, dia kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Marilah pakat-pakat pegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah pengganti aku yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila kita turut Nabi, pergi ajaran dia, ambil neutang hak Nabi tunjuk kepada kita, insya-Allah kita akan selamat. Insya-Allah kita akan kullu ummati yadkhulul jannah insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu masuk semua dalam Islam, ambil belaka akidah, ibadat, ambil ekonomi, ambil politik, ambil sosial dan sebagainya. Jangan kamu turut lakah-lakah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh yang sangat ketat bagi kamu. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim. Taqabbalan minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alladzi ja'ala an-nasa ummatan wahidah wa amarahum bi'ibadatihi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbul muttaqin. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على اتباع سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانكس مستضعفينا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك هذا العام الجديد خيره ونصره وفتحه وبركته وهداه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله عما تصنعون.